Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe dan share. Selamat menonton. Melayu balik kampung! Selangor kita punya! Melayu balik kampung! Selangor kita punya! Hey, Aaron！走！吉隆坡已经被我们控制了！走！我先唔會揀佢啊！馬拉人做邊度得嘅？馬拉人做唔到嘢㗎啦！我哋快啲畫多啲！落西，試死佢！走！死啦！走！Bom, apa dia orang cakap? Melayu pergi mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi ya bercerita pasal ni. Pada hari ini saya nak bercerita pasal 13 Mei 1969. Apa dia, bila berlaku, mengapa berlaku dan apa kesan dia kepada masyarakat Malaysia dan apa yang patut kita lakukan supaya tidak lagi terjadi perkara itu. Nah, peristiwa 13 Mei adalah satu peristiwa yang dianggap sebagai titik hitam ya dalam sejarah negara kita, iaitu berlakunya pergaduhan antara kaum ya di tanah Melayu, terutamanya antara kaum Melayu dan kaum Cina ya. Dan dia berlaku pada 10 Mei ya, selepas pilihan raya ke-60 pilihan raya pada 1969 yang bermula pada 10 Mei dan kemudian pertembungan itu berlaku, perarakan berlaku dan kemudian dia berlarutan pada 11, 12, 13 kemuncaknya, 14, 15 barulah apa tu dapat ditamatkan. Jadi maknanya berlaku dalam masa 5 hari ya, tapi selalu disebut sebagai 13 Mei 1969 sebab itu peristiwa kemuncaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak pada masa dahulu ya, masa saya mengkaji di universiti, belajar di universiti, bukan belajar, masa saya jadi lecturer di universiti, maka banyak buku-buku yang ditulis. Ada beberapa buah buku ditulis pasal peristiwa ini. Antaranya buku Tunku Abdul Rahman sendiri ya, Mei 13 Before and After. Lepas tu Tun Abdul Razak, kertas putih ya, white paper tentang 13 insiden. Lepas tu ada juga Leon Comber ya, dia buat kerja tentang 13 Mei dan beberapa buah buku lain lah. Nah, bagi saya peristiwa 13 Mei ni sangat penting kita kenang, kita baca dan kita faham dan kita dokong supaya dia tidak berlaku lagi. Nah, mengapa berlaku peristiwa 13 Mei ni dan di mana dia berlaku? Nah, peristiwa ini berlaku di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur sahaja. Itu pun Kuala Lumpur, jalan-jalan seperti Jalan Pudu, Jalan Imbi, Jalan Bukit Bintang dan seterusnya di Chowkit Road. Itu saja berlaku. Bukan seluruh Malaysia, kita kena faham. Ya, walaupun orang suka kata 13 Mei di Malaysia, tapi sebenarnya di Kuala Lumpur saja. Ya, dan peristiwa ini berlaku kerana apa kita kata adanya pertembungan, antara pertembungan pendapat, pertembungan idea di antara pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan pada masa itu. Nah, dalam pilihan raya umum ya 1969 itu Selangor hampir dimenangi oleh parti pembangkang. Parti pembangkang pada masa itu yang terkenal ialah DAP, Gerakan ya, dan ada beberapa yang lain. Tapi kemenangan Gerakan di DAP telah menyebabkan permohonan daripada orang bukan Melayu daripada parti-parti tersebut untuk mengadakan perarakan. Perarakan itu dimulakan parti Gerakan sebelum pilihan raya. Lepas tu kemudian diikuti pula oleh DAP selepas pilihan raya. Dan akibat daripada kemenangan Parti Perikatan itu ialah dia memenangi 12 kursi kalau tak silap saya daripada kursi seluruhannya. Parti Perikatan memenangi 13 kursi. Dengan itu Parti Perikatan hanya menang 1 kursi saja majoriti dan ini membolehkan dia buat kerajaan.
Kepimpinan Parti Perikatan Selangor pada masa itu ialah Datuk Harun Idris yang sangat terkenal kerana membantu orang-orang Melayu dalam memberi kampung-kampung baru, tanah-tanah dan sebagainya. Ya, dan dia juga orang penting dalam UMNO dan pengikutnya memang ramai sekali. Ya, so jadi kemenangan itu telah membolehkan dia membentuk apa kita kata kerajaan baru, tetapi kerajaan yang agak goyang. Sebab 12 lawan 13. Itu yang bila ditengok bahawa pembangkang dapat 12 kursi, dia rasa mencabar Parti Perikatan yang hanya menang 1 kursi. Dan inilah perarakan ataupun kita kata perarakan perayaan ya dilaksanakan. Memang dapat izin polis, tetapi mula-mula tu mereka lalu jalan yang tidak dapat izin polis, dan ini menyebabkan dia bertembung dengan polis. Dan dalam pertembungan itu terbunuh seorang pemuda Cina, tertembak di polis, dan dia telah mayatnya telah diarakkan, dan baju merahnya tu yang penuh darah itu telah dijadikan apa kita kata kalau tak silap bendera lah ya. Jadi ini menaikkan semangat. So masa mereka lalu jalan-jalan di penting di kawasan-kawasan pendudukan Cina, di situ orang-orang Cina, maka semangat ya marah pada kerajaan Selangor, marah pada Melayu itu berlaku. Dan banyak orang join. Ada yang naik lori ya, dan di lori tu dia tulis spanduk-spanduk Melayu balik kampung. Ini sekarang kita punya, Selangor kita punya, macam-macam lah. Ada gambar-gambarnya, tuan-tuan boleh refer ya dalam buku sejarah, bukan buku sejarah teks, tidak. Kita tak masukkan dalam sejarah teks, kita tak masuk, kita semua sebut saja. Sebab kita tak tahu apa reaksi guru-guru, bagaimana dia nak mengajar. Sebab benda ini sangat kontroversi, kan dia melibatkan 2 kaum terbesar di Malaysia ya, di Selangor dan khususnya Malaysia lah. Jadi kita masa saya tulis buku teks, kita cuma sebut di dalam 2-3 ayat saja ya. Kita mau lupakan, tetapi ada orang kata kena ceritakan, tapi kita takut guru-guru nanti tidak dapat menceritakan dengan seimbang ke ataupun dengan baik ke atau macam manalah. Jadi Kementerian Pelajaran Malaysia buat keputusan kita tak usah sebut dia jelaslah. Dan ini atas nasihat pakar perunding lah. Salah seorangnya adalah saya lah juga masa itu. So jadi tak apa. Jadi perarakan itu telah mencabar orang-orang Melayu, telah mengatakan apa kita kata orang Melayu balik kampung lah, Melayu malas lah, Melayu begini. Dan ini dilakukan oleh pemuda-pemuda Cina kan, orang-orang Cina yang memang oriented kepada parti politik, DAP dan Gerakan ya. Dan akhirnya kita dapati di Perak dan mula di Chowkit Road ya, dikabarkan apa tu, dalam panggung wayang tu tiba-tiba keluar perkataan Cina, dia suruh bunuh Melayu. Jadi banyak orang-orang Melayu yang terkorban dalam peristiwa di panggung wayang di Chowkit Road tu ya. Dan apabila itu berlaku, orang Cina telah keluar ke jalan dan mengorbankan banyak orang-orang Melayu, ramai yang masih tidak dijumpai sampai sekarang ya. Dan apabila ini berlaku di sana, jadi orang Melayu di Kampung Baru telah mula bangkit. Sebab itu adalah kampung Melayu ya, yang tentulah rasa terkesan ya dengan peristiwa itu. Dan ini juga menggalakkan orang-orang Melayu daripada luar Kuala Lumpur ya, daripada Perak turun Kuala Lumpur, Kedah turun Kuala Lumpur, daripada selatan Johor pun masuk nak menyerang orang-orang Cina di Kuala Lumpur. So pihak polis terpaksa menahan kumpulan-kumpulan ini ya, untuk supaya tidak berlaku pertumpahan darah yang lebih besar ya. Dan itu sebab akhirnya kita dapati berlaku kebakaran juga, bangunan-bangunan dibakar dan sebagainya. Kita tak tahu siapa mulakan, siapa itu kan. Saya tidak ada di situ, saya baca saja ya. Gambar-gambar pun ada juga, itu yang kita dapat, itu pun yang dibenarkan oleh polis lah untuk dikeluarkan. Jadi pendek kata tegang ya. Dan akhirnya Tengku Abdul Rahman ya, dari rumah dia saya baca Tengku Abdul Rahman punya story, daripada rumahnya dia melihat api menjulang ya di Kuala Lumpur. So bila api menjulang tu maksudnya Kuala Lumpur dalam kebakaran ya. Dan dia telefon polis dan polis mengatakan betul berlaku pergaduhan, pertempuran, keadaan bakar-bakar motorkar, rumah, kedai ya, semua dibakar. Jadi ini memang huru-hara lah di Kuala Lumpur. So akhirnya Tengku menghadap Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan minta isytiharkan darurat ya di seluruh negara. Jadi bila darurat di Selangor tu, kita lah kerajaan tak boleh bergerak. Jadi pihak polis dan tentera kena diturunkan untuk menyelesaikan hal ini. Ini yang kita dapati, ada macam-macam cerita lah.
Ada kata polis, tentera bertindak main sebarang aja, bunuh orang dan sebagainya. Ada kata sungai di Kuala Lumpur, di Kampung Baru tu penuh dengan mayat lah, darah penuh dalam sungai dan sebagainya. Nah, itu cerita-cerita. Tapi kalau kita buat kajian, memang benda tu berlaku lah. Kalau polis buat catatan, kita tahu. Tapi kalau kita pergi ke England ya, di Rhodes House Library ya, kita boleh jumpa perkara itu. Sebab you mesti ingat, wartawan-wartawan British ni, dia datang dan dia memang ada di Kuala Lumpur. Dia ambil gambar semua, dia tak simpan di sini, dia hantar balik ke sana untuk jadi khazanah. Jadi bila kita nak buat research tentang peristiwa 13 Mei, kita kena pergi sana, belanja kapal terbangnya, belanja sewa rumahnya, belanja makannya, belanja belanja kereta apinya untuk pergi ke ke Public Record Office di Kew Garden sana untuk semak macam saya kena buat ya. Jadi pendek kata, mereka gunakan bahan sejarah kita ni untuk mereka buat duit sebab kita nak buat research. Kita dekat sini, kita cek bahan tak jumpa. Ya, mungkin kerana tak dikumpul atau polis menganggap dia sebagai perkara sulit. Ya, kita tak boleh keluar, tak boleh tengok. Jadi kita dalam in the darkness, kata orang, dalam kegelapan nak tahu tentang kita. So kena pergi sana, kena bayar. Itulah dia. So saya harap kerajaan kita, akib negara kena simpanlah bahan-bahan itu semua. Tapi saya balik pada 13 Mei. Jadi bila dah ada berlaku huru-hara itu, maka Agong telah isytiharkan darurat, maka curfew lah ya, curfew bagi seluruh bandar Kuala Lumpur, terutama daerah-daerah yang terlibat ya, menghalang orang keluar ke jalan-jalan. Tapi you kena ingat bahawa kemarahan ya orang Melayu telah berlaku dan mereka telah turun daripada negeri-negeri di utara tapi ditahan oleh polis. Mereka tak boleh turun ke Kuala Lumpur. Tetapi orang Melayu Kuala Lumpur juga marah. Dan Kampung Baru adalah pusat orang Melayu. Sebab itu sangat strategik ya bagi orang Melayu. Dan apa-apa hal Kuala Lumpur, itulah pertahanan orang Melayu yang terakhir. So kita dapati ini sentimen orang Melayu, kita tak dapat elakkan ya. So jadi kita dapati macam berlakunya peristiwa 1945 di Batu Pahat sana. Kita kata berlakunya parang terbang lah, selendang terbang lah, macam-macam lah. Sebab ini dia menggunakan amalan agama lah ya kan, untuk mempertahankan diri. Kadang-kadang nampak parang berjalan tapi orang tak ada, tahu-tahu kena sembelik dia je, kena pukul je, kena bunuh je. So ini semua berlaku. Tapi di Chowkit Road itu tak berlaku lah. Ini betul-betul fizikal punya pergaduhan ya. Jadi akhirnya 5 hari itu dijaga oleh polis dan akhirnya dapat diamankan, dan tercatatlah dia sebagai satu sejarah hitam dalam sejarah negara kita terhadap perhubungan Melayu-Cina di Kuala Lumpur ya. Jadi mengapa dia berlaku? Mengapa dia berlaku? Itu peristiwa mengapa dia berlaku? Dia berlaku senang saja. Sebenarnya sejak kita merdeka, ya sejak kita merdeka pada tahun 1957, dalam kempen-kempen pilihan raya, terutama dari pihak pembangkang, dan pembangkang itu pada masa itu kebanyakannya masyarakat Cina dan India. Parti-parti politik misalnya kita dapati masa tu DAP belum ada ya. Kita dapati parti MCA mewakili orang Cina, MIC mewakili orang India. Tapi ada juga dalam kumpulan orang Cina dan India yang tak puas hati dengan soal misalnya bahasa kebangsaan. Mereka kalau boleh hendakkan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan juga ya. Itu tuntutan daripada sekolah-sekolah Cina ya. Lepas tu mereka juga mahu sekolah Cina dijadikan sekolah kebangsaan. Masa kita merdeka, keputusan kerajaan ialah menjadikan sekolah Melayu sebagai sekolah kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini dalam perlembagaan pasal 152 itu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kan. Lepas tu sekolah kebangsaan itu sekali agung dibawa dalam soal sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Dan lepas tu pasal 153. Jadi maksud sekolah kebangsaan dan bahasa kebangsaan ini memang tidak dipuasati oleh orang Cina. Mereka mahu bahasa Mandarin dan sekolah Cina jadi sekolah kebangsaan. Tetapi kerajaan bertegas itu tak boleh berlaku sebab negara ini adalah negeri yang alam Melayu, dalam lingkungan alam Melayu ataupun dalam kawasan yang speakersnya ataupun penuturnya adalah bahasa Melayu. Tak kira lah bahasa Melayu Indonesia ke, bahasa Melayu Tanah Melayu ke, bahasa Melayu di Kelantan ke, ataupun bahasa Melayu di Mindanao ke. Tapi yang penting ni Malaysia dengan Indonesia tu dekat dan mereka gunakan bahasa Melayu. Dan Indonesia dia isytiharkan bahasa Indonesia. Kadang-kadang dia tidak berapa lari daripada bahasa Melayu kita di sini. So itu keputusan dah dan dipersetujui di parlimen dan jadi akta. Jadi
Itu yang tidak disukai mereka, tapi mereka jadikan isu ini sebagai kempen politik pilihan raya. Nak dapat simpati orang-orang bukan Melayu yang memang, terutama yang memasuki sekolah Cina. Ya, memang mereka mahu sekolah Cina jadikan sekolah kebangsaan. Mana boleh? Ya, mana boleh? Sebab sebagai rakyat Malaysia pun pada hari ini saya fikir ini adalah kawasan Melayu. Ya, atmosfer Melayu. Mana boleh tiba-tiba bahasa asing untuk menjadi bahasa kebangsaan kita? Kan kita ni orang Melayu di sini. Dan orang lain itu adalah orang yang datang dan lepas tu dibenarkan oleh British mengembangkan sekolah-sekolah mereka dan akhirnya mereka terlalu powerful kerana kedudukan ekonomi yang bagus dan akhirnya mereka kemudian kita menjadi makmur dan British tak campur tangan. Sebab British tak mahu pergaduhan, British memang biar. British ni kan jalankan dasar divide and rule, pecah perintah. Jadi kalaulah kita ni terasing dalam bahasa-bahasa yang berbeza, memang senanglah British dan dijadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa social kelas tinggi. Tetapi bahasa social kelas rendah tetaplah bahasa masing-masing, dialek masing-masing. So ini yang menyebabkan tidak ada perpaduan di antara bangsa di tanah Melayu sebelum kita merdeka dan lepas merdeka pun. Dan inilah isu yang telah dibawa oleh masyarakat Cina untuk menjadikan dia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Mandarin, dan sekolah Cina sebagai sekolah kebangsaan. Dan dia menolak dasar yang telah diputuskan masa kita nak merdeka. Walaupun para pemimpin MCA, MIC dah setuju dekat parlimen, dia jadi undang-undang, tapi rakyat bawah ni ada kesempatan. Jadi parti-parti politik yang nak dapat simpati, nak dapat pengaruh, digunakanlah isu ni. Itu satu isu. Isu yang kedua ialah pasal 153. Pasal 153 ialah kedudukan istimewa Melayu. Ya, nah ini 69 sudah ada dan anak negeri Sabah Sarawak, ya. Kedudukan Bumi Putra. Ini berlaku tahun 69. Pasal 153 tu, tapi orang bukan Melayu tak puas hati dengan pasal itu. Dia minta hapuskan. Bila dia minta hapuskan, bermakna dia akan hapuskan orang Sabah dan Sarawak. Tetapi orang Melayu tentulah benda tu dah ada dalam perlembagaan, mestilah terus didukung. Tapi perkara ini digunakan dalam kempen-kempen pilihan raya, terutama bila bercakap dengan masyarakat bukan Melayu di bandar-bandar. DAP Gerakan mestilah gunakan isu yang boleh mendapat simpati kaum mereka kepada dalam pilihan raya 1969 itu. Sebenarnya benda itu dah dilakukan sejak pilihan raya 59, pilihan raya pertama kita 59, lepas tu pilihan raya kita yang kedua 64, ya, lepas tu pilihan raya ketiga umum 69. So jadi ini yang sebenarnya menjadi punca, ya, bahawa maknanya perkara-perkara yang dituntut oleh parti-parti pembangkang ataupun parti-parti bukan Melayu untuk dimasukkan dalam perlembagaan mereka gagal, ya. Dan ini dibawalah isu itu berterusan. Jadi dua isu itulah. Satu, bahasa kebangsaan, sekolah kebangsaan dan sekolah kebangsaan. Yang kedua ialah pasal 153. Nah, agama Islam belum menjadi isu yang besar. Tak disentuh oleh orang bukan Melayu, ya. Mereka minta dua tu aja. Jadi ini isu yang menyebabkan mereka terus mendapat sokongan daripada orang bukan Melayu, terutama di bandar-bandar. Luar bandar ni orang Melayu. Dan ini adalah Parti UMNO menggunakan menggunakan isu-isu orang Melayu, begitu juga PAS, untuk mendapat sokongan orang Melayu. Jadi kita ada dua area lah ni, bandar bukan Melayu, orang Cina tu, dan parti-parti yang simpati kepada tu dapat terus ke situ. Dan lepas tu kita dapati lagi satu di luar bandar, orang Melayu majoriti memang kawasan Melayu, maka UMNO dan PAS lah yang menguasai. UMNO menguasai pantai barat dan PAS menguasai pantai timur, terutama Kelantan, ya, dan sedikit-sedikit Terengganu. Jadi bagi saya ini sebenarnya isu-isu yang menyebabkan kepada berlakunya pertumpahan darah yang memang disimpan dalam pilihan raya 69 tu, disimpan, dan bila dia menang maka kita dapati benda itu telah menjadi satu perkara yang digunakan ataupun telah menjadi satu perkara yang menyebabkan sokongan orang bukan Melayu kepada gerakan dan DAP. Dia terbagi dua tu. MCA langsung pengaruhnya hilang, ya. Dapatlah 1-2 kursi, saya pun tak ingat, rasa saya ada juga. So dia terus dapat sokongan daripada bukan Melayu, daripada parti DAP dan gerakan, dan akhirnya mereka rasa kuat. Mereka mencabar, ya, jadi ada juga sekarang timbul siapa yang memulakan dulu peristiwa 13 Mei tu. Tapi banyak buku yang saya baca, banyak bacaan saya baca, dan kita berdasarkan juga laporan kerajaan
maka dia adalah berdasarkan kepada apa kita kata kemenangan yang begitu kuat, yang majoriti, ya, kemenangan yang begitu jelas boleh pertimbangkan dalam pilihan raya 69, ya. Itu dia. Jadi bagi saya itulah punca besar, ya, kenapa berlakunya peristiwa 13 Mei itu. Dan bagaimana menanganinya? Okey, kesan daripada 13 Mei itu jelas, ya, bahawa antara orang Cina dan Melayu di Kuala Lumpur tu ada perselisihan, ada suatu perasaan tak puas hati. Dan dikatakan ada, kalau tak silap, korban yang mengambil nyawa 197 orang macam tu. Tapi sebenarnya setengah pendapat mengatakan dia lebih daripada itu, ya. Memang Kuala Lumpur jadi apa kita kata kawasan yang tertentulah macam Chowkit Road tu, ya. Kawasan tu berdekatan dengan orang Melayu, so banyak orang Melayu Kampung Baru pergi ke Chowkit Road berbelanja dan sebagainya. Jadi itu tumpuan pergaduhan, ya. Dan katanya hampir 200 orang terkorban, tapi kata orang banyak juga yang tak dapat direkodkan, ya. Kemudian kebakaran, kerosakan harta benda juga berlaku. Jadi ini adalah satu keadaan yang ngeri, ya. Kita tak pernah, bukan tak pernah ada, kita tak tahu dan kita tak lihat. Macam peristiwa 1945 semasa Bintang 3 kan, keluar daripada hutan, mengamuk di kampung-kampung, tangkap orang-orang Melayu untuk apa kita kata diadili, dan banyak kampung-kampung Melayu juga yang dibakar. Tetapi itu berlaku semasa belum merdeka tahun 45. Jadi bila British masuk pada bulan September 1945 tu, ya, minta maaf, ya, 45 tu 45 ke 46, ya, September lah dia masuk, 45, ya, telah berlaku peristiwa berdarah, ya, di Batu Pahat dan di Bekan Batu Pahat. Tetapi Sultan Ibrahim yang mentadbir Johor pada masa itu mengarahkan Datuk Onn Jaafar untuk menjaga kawasan itu, dan Datuk Onn berjaya selamatkan pergaduhan itu dengan menahan orang-orang Melayu pimpinan Kiai Saleh untuk terus mengamuk di Pekan Batu Pahat. Jadi orang Cina di Pekan Batu Pahat yang telah berkumpul kerana bimbang serangan Melayu akhirnya terselamat. Jadi Datuk Onn Jaafar telah dipertanggungjawabkan. Jadi tapi sebelum itu pergaduhan berlakulah, dan itu lagi lama, hampir sebulan setengah, ya, daripada Jepun menyerah kalah. 15 Ogos PKM dengan Bintang 3-nya telah keluar dari hutan, maka dia telah membuat serangan-serangan dan sebagainya sampai bulan September, ya, 1945. Jadi bagi saya ini kita kena faham. Itu yang kena faham. Maknanya kita pernah berlaku pergaduhan antara Melayu Cina, tetapi itu dalam dasar Parti Komunis Melaya, ya, yang menguasai tanah Melayu sebelum British masuk ke tanah Melayu. Dan memang British dan Parti Komunis Melaya telah buat perjanjian supaya PKM atau Parti Komunis Melayu menjaga tanah Melayu sebelum British masuk. Masa itulah mereka jalankan pengadilan, ya. Dan kalau nak baca detail ni, baca buku Profesor Chia Boon King, ya, Chia Boon King, Red Star Over Malaya, ya, from Land Union to Singapore Separation, ya. Atau itu buku Nordin Sopi. Buku Chia Boon King ialah buku Chia Boon King ialah Red Star Over Malaya. Macam mana saya tak ingat, tapi Red Star Over Malaya, dan peristiwa itu dia cerita di antara pendudukan Jepun 3 tahun selepas pendudukan Jepun. Itu peristiwa yang buku tu fokus itu saja, ya. Dia menceritakan bagaimana peranan apa kita kata Parti Komunis Melaya, macam mana kedudukannya MPAJA, bagaimana peristiwa itu berlaku, ya, yang pembunuhan dan sebagainya, dan kemudian apa impak kepada perkara itu, ya. Buku tu khusus untuk 3 tahun setengah. Buku tu terbitan Universiti Nasional Singapura yang telah diberi hak oleh Profesor Chia Boon King, ya, untuk diterbitkan di sana. Dah dibuat cetakan baru, saya pernah jumpa yang baru, tapi saya punya yang lama, ya. Dia punya cover putih dan merah. Bacalah. Saya rasa kalau nak dapat terangan lebih lanjut, bacalah, ya. So saya balik pada peristiwa 13 Mei, itu maknanya kita dah ada peristiwa berdarah pada tahun 45, ya, lepas Jepun keluar daripada tanah Melayu dan sebelum British masuk, ya, BMA, British Military Administration, masuk ke tanah Melayu. So kita dah bergamuk dah. Tetapi British telah dapat atasi, dan Sultan Ibrahim Johor juga telah menjalankan peranannya, ya, mengatasi perkara itu. Dia tak suruh bunuh orang Cina, tak. Sultan Ibrahim kata pergi damaikan, amankan. Sebab itu Profesor Chia Boon King panggil Datuk Onn sebagai peacemaker of, ya, Batu Pahat.
Jadi ini sejarah ni penting ni. Maknanya orang Melayu tidak menggalakkan pertumpahan darah. Tetapi apabila orang Melayu di Johor itu dicabar, ya, dibunuh dia punya pegawai daerah, dibunuh ketua kampungnya, imam-imam, masjid-masjid dilatam, ayat Quran dikoyak-koyak, ya. Lepas tu orang Melayu dipaksa pikul anak babi dan sebagainya. Baru orang Melayu bangun. Dan Melayu yang bangun itu kemudian dihukum bunuh. Sedangkan orang Cina PKM yang tu tidak dihukum bunuh. Ini double standard lah. Ya, sejak zaman British pun orang Melayu telah dianiaya oleh British. Ya, tetapi itulah dia. Sultan pun tidak suruh bunuh sesiapa. Sultan kata peace, pergi amankan Batu Pahat. Aku tahu kau amankan Batu Pahat. Itu kata titah Sultan Ibrahim kepada Dato' On. Dan Dato' On masa tu belum lagi Menteri Besar. Ya, dia dilantik sebagai pemangku Menteri Besar. Lepas dia berjaya itu baru dilantik sebagai Menteri Besar Johor. Ya. Jadi itulah yang kita kena faham. Jadi makna bila bicara 13 Mei, you kena singgung. You kena sentuh juga peristiwa berdarah 1945. Ya. Itu yang saya kata kita ni kena faham sejarah negara kita. Sama ada you Melayu ke India ke China ke sebagainya, Kadazan, Iban apa semua, jangan campur tangan. Dia tak berlaku di Sabah Sarawak. Jadi jangan orang Sabah Sarawak pula pandai-pandai nak memberi analisis, ya. Bagi saya mereka kena kaji. Ya, itu yang kita jangan timbulkan perbalahan lah. Kita jangan timbulkan rasa tak puas hati, rasa kecil hati, rasa kecewa, menuduh sini, menuduh situ. Tak. You baca buku betul-betul dan you akan dapati, dan lepas tu you buat penilaian. Tapi penilaian itu janganlah pula you lebih pandai daripada orang yang hidup pada zaman itu. You bukan hidup tahun 45, saya lahir tahun 50. Anak muda sekarang lahir tahun 93, mana dia lebih tahu? Kecuali dia baca buku, dan buku yang dia baca kenalah buku yang bertanggungjawab. Ya? Macam buku PhD thesis Profesor Chia Boon Keng tu. Ya, dia dah tak ada dah. Tetapi dia tinggalkan hasil pada kita. Saya tak ada resis. Saya baca semua buku, tak kira lah Melayu, Cina punya tulisan. Semua baca. Tapi kita ni sekarang, hari ni, saya tengok ada orang-orang yang memilih. Oh, kalau buku orang Melayu tu ditolak. Kalau buku orang Cina tu diterima. Kalau kerja kerajaan ditolak. Kerja pembangkang diterima. Tak boleh lah macam tu. You kena adil pada fakta tu. You kena adil pada sejarah kita. Jangan you pakai sentimen you untuk memilih-milih sejarah. So, apa bezanya you dengan apa kita komunis? Apa bezanya you dengan orang-orang yang ekstrim dalam negara kita? Tu bagi saya 13 Mei ini adalah satu peristiwa yang berlaku akibat keadaan pada masa itu. Ya, yang hari ini kita baca untuk kita dapat iktibar, untuk kita dapat pengetahuan, untuk dapat kita elakkan supaya jangan berlaku. So kita janganlah menyalakan api perkauman di negara kita dengan membaca memilih-milih. Tak boleh. Kalau you ikhlas lah nak menjadi warga negara Malaysia yang baik. Tapi kalau you ada agenda sendiri, ada agenda politik, itu saya tak tahulah. Ya, bagi saya tak ada agenda apa-apa. Bagi saya orang sejarah. Ahli sejarah bercerita apa yang berlaku. Mungkin pendapat saya tak sama dengan profesor lain, tu terpulanglah. Tapi you kena dengarlah semua pihak, ya. Jangan buat keputusan kata saya salah, you betul, dia salah, you betul. Tak boleh macam tu. So bagi saya 13 Mei ini sangat penting. Jadi apa kesan pada kita ialah lepas itu kerajaan bawah pimpinan Tengku Abdul Rahman telah sedar, ya, bahawa soal perpaduan kaum ini sangat penting. Soal menghilangkan syak wasangka perkauman ini sangat penting, ya. So oleh kerana itu kita dapati bahawa Tengku Abdul Rahman telah, lepas pilihan raya itu Parti Perikatan masih lagi mendapat majoriti dan boleh bentuk kerajaan, ya. Tengku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 11 Mei 1969 tu. Dia dilantik Perdana Menteri sebab parti dia menang. Lepas itu apabila dilakukan perundingan, akhirnya Tengku Abdul Rahman telah menubuhkan Mageran, Majlis Gerakan Negara, atau dalam bahasa Inggeris National Operation Council, NOC, ya, NOC. Dan kita lebih suka Mageran lebih popular. So Mageran ini diketuai oleh Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak dalam kedudukan biasanya Timbalan Perdana Menteri, tetapi dia diangkat sebagai pengerusi Mageran. So dia dalam pengerusi Mageran ini dicantumkan banyak sektor-sektor dalam pentadbiran negara. Sektor politik ada, ya, iaitu parti-parti yang menang dalam pilihan raya itu, UMNO, MCA dan MRC. Lepas itu sektor tentera ada, ya, pun dimasukkan. Lepas tu sektor polis pun ada juga wakilnya. Lepas tu badan-badan berkanun pun ada. Lepas tu pentadbiran awam pun ada.
Dan saya ingat pada masa itu, yang saya ingat ialah setiausaha kepada Mageran adalah Abdullah Ahmad Badawi. Lepas tu jadi Perdana Menteri kan. Abdullah Ahmad Badawi dia baru join, ya, dia baru join Pentadbiran Awam, dan dia dianggap sebagai orang yang boleh menjadi setiausaha mencantikkan peristiwa-peristiwa mesyuarat. NOC berjalan, Mageran berjalan selama setahun, dan lepas itu diganti dengan Majlis Keselamatan Negara MKN yang kekal pada hari ini. Apa keputusan ataupun apa perkara-perkara yang dicadangkan oleh Mageran untuk kita mengatasi masalah perkauman dalam negara kita? Pertama sekali, tak silap saya, dia kata menyusun semula masyarakat. Ya, menyusun semula masyarakat maknanya sekarang mereka melihat perbezaan ekonomi masyarakat, perbezaan pendidikan antara masyarakat Malaysia terlalu jauh, dan ini menimbulkan satu keadaan yang tidak elok. Maknanya ada masyarakat yang kaya sangat, yang pendapatan per kapita dia tinggi, dan ada masyarakat terutama luar bandar yang miskin, pendapatan per kapita dia rendah, dan pendidikannya juga rendah. Jadi ini menyusun semula masyarakat, maknanya kerajaan cuba memberi satu kesamarataan ataupun keadilan sosial lah, ya, kepada masyarakat-masyarakat di Malaysia. Yang miskin ditolong, yang kaya menolong yang miskin. Itu konsepnya, ya. Jadi dalam hal ini orang Melayu Bumiputera luar bandar dilihat sebagai miskin. Maka kerja-kerja atau maka rancangan Malaysia kedua tahun 1965, ketiga, ya, telah memulakan dasar-dasar untuk membangunkan luar bandar. Dasar rancangan Malaysia kedua, nanti sekejap, ya, rancangan Melaya pertama 55-60, rancangan Melaya kedua 60-65. So ni 69. Ni rancangan Malaysia. Lepas tu rancangan Malaysia pertama 65-70, ya. Rancangan Malaysia pertama, peristiwa itu berlaku dalam tahun 69. Hujung rancangan Malaysia, rancangan Malaysia pertama. Jadi dia telah, dasar tu tak sempat dimasuk, tapi rancangan Malaysia kedua tahun 70 ke tahun 1975, dasar menseimbangi masyarakat ini atau menyusun semula masyarakat ini dijalankan. Pembangunan luar bandar dilaksanakan kerana luar bandar terlalu miskin berbanding dengan bandar. Dan dalam hal ini luar bandar itu terdiri daripada orang Melayu dan juga Bumiputera, dan juga ada bukan Melayu yang duduk di luar bandar. Jadi ini yang rancangan-rancangan ekonomi, rancangan pembangunan dan sebagainya telah dimulakan di luar bandar, dan di situlah kita mula melihat Tun Abdul Razak, ya, sebagai pelaksana kepada masa itu dia Menteri Luar Bandar. Dia telah melaksanakan dasar buku hijau, dasar buku merah, dasar membangunkan Felda, dasar membina memberi pekerjaan pada penduduk luar bandar, menambahkan sekolah-sekolah di luar bandar, yang membuka peluang anak-anak luar bandar belajar di universiti. Saya adalah permulaannya. Saya masuk Universiti Melaya tahun 70, dan memang sejak itu kita, kalau tak silap saya, kita ada dasar di mana memasukkan budak Melayu ikut kota sistem di universiti. Masa itu juga 70 UM, kalau tak silap, lepas tu UKM, lepas tu USM. Ini 3 universiti yang menampung, ya, pembangunan luar bandar, terutama dari segi pelajaran untuk anak-anak luar bandar. Dan lepas tu kita dapati UTM, dia naikkan taraf daripada college ke universiti. Begitu juga UPM, ya, atau Kolej Pertanian Serdang, dia naikkan UPM. So kita ada 5 buah universiti yang melaksanakan dasar menyusun semula masyarakat ini, ya, untuk memberi peluang kepada penduduk luar bandar, anak-anak muda luar bandar mendapat pendidikan yang baik universiti, dan dengan itu boleh mendapat jawatan-jawatan yang baik. Dan di situlah berlakunya perubahan-perubahan yang kita panggil di bawah dasar ekonomi baru, DEB, ya, pernah dengar DEB, tahun yang dilaksanakan tahun 1970 sampai 1990. Jadi ini tuan-tuan, akibat daripada peristiwa 13 Mei itu, yang positifnya ialah kerajaan membuat dasar menyusun semula masyarakat dengan memberi peluang-peluang pendidikan, peluang ekonomi, pembangunan luar bandar, ya, dan juga pasaran luar bandar, sekolah-sekolah, api air yang bersih, ya, api elektrik, air yang bersih, dan juga pembinaan jalan infrastruktur di luar-luar bandar. Jadi tuan-tuan, ini penting. Hari ni kita semua senang aja. Kita, anak-anak kita lahir aja tengok jalan raya dah terbentang. Lahir aja universiti dah besar-besar, ya. Lahir aja dah banyak kolej swasta ada, banyak universiti swasta ada. Dan kita lalu terlupa bagaimana perancangan negara yang berakibat daripada sebuah kisah sedih, kisah hitam
13 Mei ya, untuk apa kita kata, membangunkan semula negara kita, dan itulah hasilnya yang kita kecapi pada hari ini. Jadi itu satu kesan positif yang berlaku pada akibat daripada peristiwa 13 Mei. Selain daripada itu juga, dari segi perpaduan, Mageran juga mencadangkan kita adakan Jabatan Perpaduan Negara. Dan lepas tu ditubuhkan Kementerian Perpaduan Negara, dan menteri yang pertama ialah Tun Sambantan. Ya, Tun Sambantan inilah yang kita kata menjadi pengerusi menteri kepada pembangunan perpaduan negara, Menteri Perpaduan Negara, dan Tun Rahman melantiknya. Ini selepas kerajaan kita pulih lah. Kerajaan kita MKN atau Mageran 1 tahun, lepas tu MKN 1974 kita dah adakan semula pilihan raya ya. 5 tahun selepas 1969 itu memang dah tempoh nak buat pilihan raya. Maka akibat daripada tempoh itu, maka kita dapati Parti Barisan Nasional, Tun Abdul Razak telah tubuhkan Barisan Nasional. Ini kesan politik yang berlaku akibat 13 Mei. Tun Abdul Razak telah dissolve, telah berhentikan Parti Perikatan, maka dia menjemput lebih banyak parti-parti dalam Malaysia ini untuk menganggotai Barisan Nasional. Pada mulanya Barisan Nasional kita ada 9 buah parti, dan Parti Gerakan dan PAS, dua parti pembangkang ini akhirnya bersetuju dengan Tun Razak untuk membantu membangunkan negara kita. Ya, ini satu perkara yang bagus, positif. Maknanya parti-parti pembangkang dalam ini yang bergaduh dengan Parti Perikatan ya, atau yang menjadi musuh Parti Perikatan, akhirnya lihat bahawa 13 Mei itu adalah satu cara yang telah menyebabkan mereka sedar ya, untuk membina satu kerajaan yang harmoni dengan bekerjasama antara parti-parti politik ya, yang sayangkan negara. Jadi kenapa tidak kita gunakan sentimen itu untuk masalah hari ini berkecamuk. Sejak pilihan raya pilihan raya 2018, kita dapati kerajaan kita terumbang-ambing. Sekejap PA, lepas tu PN, sekarang PN campur UMNO, campur PAS. Jadi benda tu masih lagi tak boleh, tak cantik. Dia sepatutnya satu parti yang majoriti, yang boleh pegang negara ini, takbir negara ini ya, dan boleh menguruskan negara ini dengan membuat dasar-dasar yang positif untuk negara, terutama ekonomi kita yang merudum dan sebagainya. Jadi ini peristiwa 13 Mei ini ajaran dia. Jadi hari ini bila saya bercakap 13 Mei, sepatutnya parti-parti politik ni berfikir, bila kita ada kerajaan yang lemah, bila kita ada kerajaan yang boleh dicabar dengan sebab-sebab tertentulah. Ni orang politik bagi saya, mereka nakkan kuasa. Selagi mereka boleh retain kuasa, retain makna kekalkan kuasa, mereka akan terus. Dia tak pedulilah macam mana nak majukan negara ni. Tentu mereka peduli, minta maaf lah ya, Tok Menteri kita jangan kata tak peduli. Tapi soalnya politik ialah how to retain your power. Bagaimana kita nak kekalkan kuasa, bagaimana nak dapat kuasa, bagaimana nak kekal kuasa, dan bagaimana nak berkuasa. Itulah politik ya. Jadi hari ini punya keadaan saya kaitkan dengan 13 Mei, itulah yang berlaku. Tun Abdul Razak lihat lemah. Tun Abdul Razak masa tu lemah. Jadi dia tubuhkan satu parti gabungan Barisan Nasional yang besar, yang semua orang boleh bersuara di dalam tu. Politiking jadi kurang. Bila you di luar, politiknya banyak. Jadi hari ini saya cadangkan begitu jugalah. Sepatutnya pilihan raya kebangsaan diadakan cepat, supaya rakyat boleh memilih mana parti yang mereka suka, dan parti itu biarlah parti yang mendapat suara majoriti 2/3, supaya dia boleh mentadbir dengan senang, dengan jelas, dengan kumpulan yang jelas, dan buat dasar-dasar untuk majukan negara. Tapi kalau dia kerajaan campuran macam hari ini, macam Parti Perikatan bila kalah, bukan kalah, dia tak kalah, bila peristiwa 13 Mei berlaku, Tun Razak tu bukan Barisan Nasional. So hari ini apakah perlu satu parti baru, ataupun kita perlu tak payah banyak parti, kita kekalkan parti lama, tetapi rakyat sendiri buat pilihan. Adakah dia nak parti Barisan Nasional, dia nak bekas-bekas PH ke atau PN ke, itu pulang. Jadi bagi saya kita pulang, itu baru suara rakyat, itu baru kuasa rakyat ya. Tetapi orang politik macam biasa, selagi ada tempoh tu 5 tahun ni ya, tahun depan baru habis ya, bulan Mei baru habis, bulan April ke habis 5 tahun, mereka nak peganglah kuasa tu. Jadi bagaimana kita nak uruskan ekonomi kita yang pelaburan asyik lari ke Indonesia, lari ke Vietnam, ya, lari ke Filipina, tapi Indonesia lari ke Singapura. Kita sekarang jadi orang yang ke paling bawah. Pelaburan luar, ekonomi kita tak ada berkembang sebab kita dah bergaduh kuasa-kuasa politik yang orang-orang politik yang memang nak cari kuasa, bagaimana nak berkuasa, bagaimana nak retain the power, kekalkan sesuatu, dan bagaimana nak menguasainya. Itulah dia. Sebab itu bagi saya 13 Mei ni penting, banyak kita boleh belajar. Jadi kalau Tun Abdul Razak telah dapat selesaikan satu isu, dan Tun Abdul Razak tak seorang,
Tun Razak disokong oleh parti-parti pembangkang gerakan yang dipimpin oleh Dr. Lim Chong Yu, ya, yang juga dulu adalah presiden MCA tapi tak puas hati dengan dasar Tengku Abdul Rahman, Sekolah Kebangsaan dan Bahasa Mandarin. Dia tubuh United Democratic Party, UDP, ya. Dia tak menang, dia menang juga tapi dia sebab personality dia kuat. Dr. Lim Chong Yu tu orang suka, ya, Ketua Menteri Pulau Pinang yang pegang gerakan, ya. Lepas tu dia akhirnya bila tengok negara kita berkecamuk, negara kita perlukan kestabilan, maka dia join Barisan Nasional pimpinan Tun Abdul Razak. Begitu juga PAS, Datuk Asri Muda memimpin PAS. Dia lihat itu, dia join Barisan Nasional, dapatlah jawatan menteri 1-2. Menteri 1, timbalan menteri 1. Jadi saya rasa memang konsep yang sama lepas buat pada hari ini. Tapi itulah PAS pula hari ini mengekalkan perpecahan dalam kerajaan. Ya, parti PN tu terdiri daripada apa? Bersatu, PAS, ya, dan juga parti yang lain. UMNO di luar. UMNO dengan Barisan Nasional ke sini. Sekarang you ada 3 kelompok ni. You ada PH punya grup tinggalan, you ada Bersatu PN, you ada PN dan you ada Barisan Nasional. Macam mana politik kita nak stabil? Dia mengata dia sensitif sangat. Bila seorang buat statement, yang ni duk balas. Seorang buat statement, yang ni duk malas. Apa pecahan? Kalau kita baca WhatsApp ke, kalau kita baca, kita tengok video-video tu, aduh, tak habis-habis mengata. Pening kepala. Sebab itu saya kata kita kena kembali kepada PRU 15. Tapi kerajaan yang ada sekarang, kerajaan mencampur ni ada sekarang, dia nak kekal power. Kawan-kawan nak jadi 5 tahun, Bencin memang dah boleh dapat dah 3 tahun, tapi nak dapat 5 tahun dapat allowance member parlimen, dapat allowance menteri, dapat allowance timbalan menteri, ya. Gaji pula sedap-sedap 80,000, 100,000, 70,000, tak? Jadi yang merana siapa? Negara kita lah, pelaburan orang lari semua angkat kaki daripada kita. Pergi Indonesia, pergi Vietnam, pergi Thailand. Thailand pula baru ni dia luluskan pula ganja, pokok ganja, sebagai legal. Dia pula bagi benih-benih pokok ganja untuk ditanam oleh petani-petani nak majukan ekonomi. Siapa consumer ni besok? Malaysia lah yang kena. Sebab kita sempadan kita bukan senang. Bukan tiap-tiap inci nak dapat dikawal, hutan belantara. So jadi nanti penyeludupan daripada Thailand tu nanti masuklah pada kita. Budak kita lah yang kat atas, kat utara ke even kat selatan pun untuk ngelanggang lah besok sebab air ketum kan. Itu pun kita duk tahan-tahan pun berlaku juga. Jadi lain polisi negara kita yang kena. Itulah dia tuan-tuan. Kita perlukan kerajaan yang kuat untuk mengawal semua perkara ini. Ya. Jadi tuan-tuan, peristiwa 13 Mei sangat besar. Saya kaitkan sampai hari ini. Bagi saya itulah, kalau kita bijak, kita kena baca sejarah. Kita kena baca baca itu dengan perkara-perkara yang boleh berlaku untuk kepentingan kita, ya, untuk kepentingan negara ini. Jadi orang politik juga kena baca sejarah. Bukan hanya nak berkuasa saja, kena baca sejarah. Sebab kalau kerajaan kita dah kerajaan bercampur, memang tak kuat. Ya, memang tak kuat. Macam saya ingat at one time di India, Pakistan, di Sri Lanka, kerajaan bercampur, dia asyik jatuhkan dia sama dia. Jatuh. Akhirnya rakyat tengok tu jadi menyampah, meluat, marah, sedih dan tak tahu apa nak buat. Kita nanti je lah nak election ni, kita nak pilih kerajaan yang kita kata boleh berkuasa. Jadi muka-muka lama dalam kerajaan ini patut resign aje lah. Kita pun dah muak juga tengok muka lama. Saya pun dah pencen, patut orang politik pun pencen. Sorry YB mungkin YB kenal saya. Ya, bagi saya sudahlah, ya. Dah berapa tahun jadi menteri, jadi member parlimen, kadang sampai 5 term, 6 term. Jadi bagi saya eloklah kita fikirkan semula negara kita dengan berdasarkan pada peristiwa 13 Mei. Kalau Tun Abdul Razak boleh membetulkan negara kita, ya, dengan membina satu parti yang besar dan bagi rakyat buat pilihan, kenapa tidak kita hari ini beri rakyat buat pilihan? Ya, tak payahlah tubuh parti-parti baru, macam-macam parti tu semua tak lain nak berkuasa lah tu. Ya, bagi saya dah cukup jadi ahli parlimen, pernah jadi ahli parlimen, pernah jadi menteri, pernah jadi timbalan menteri, pernah jadi ketua GLC dan sebagainya. Bagi saya let go lah, ya. Kita lari 4x4 pun kita kena kongsi dengan kawan-kawan. Ni 4x4 sampai 20 tahun, sampai 5 term, you bayangkan tak letih kita, tak layak kita lari 4x4 tu. Kita kena bagi pada orang muda yang lebih layak. Tapi orang muda pun biar ada pengalaman, ya. Orang muda janganlah kita kata pula mentang-mentang boleh cakap sedap kan, lepas tu tak ada pengalaman pun buat rasuah juga kan. Banyak juga kerajaan dulu, yang kerajaan PH yang batalkan semua tuduh rasuah pada menteri-menteri dia. Tapi bila dia naik kali kedua, bila Tun Mahathir naik, apa kita kata
ataupun PH naik dan dia mula balas dendam atau dia mula punishment, ya, macam kerajaan Parti Komunis Melayu dululah, bila dia naik habis dia tangkap semua orang Melayu, dia buat kangaroo court, ya, kangaroo lompat-lompat tu buat court, dia bunuh je, tak ada keadilan yang lain. Dan British pun biasalah, orang putih kan, bila dia takut dengan Parti Komunis Melayu sebab banyak senjata, tapi akhirnya Parti Komunis Melayu lawan juga British kan, tu sebab kita ada darurat. So you lihat sejarah jelas macam mana orang-orang yang tamak kuasa, orang-orang yang nak berkuasa, orang gila kuasa, ya, dan bagaimana orang rakyat biasa, orang Melayu, orang Cina, orang India yang tak main politik terkorban, terkena sebab semua perkara. Kalau orang cabut pelaburan daripada sini, dah kilang dah tutup, tak ada tu, anak kita nak kerja kat mana? Kita pun bukan boleh provide semua kerja dekat jabatan kerajaan. Sekarang pun dah besar 1.8 million, juta, 1.8 juta pegawai kaki tangan. PH nak turunkan 500,000. Banyak orang kena buang kerja juga. So jadi dahlah kerajaan buang kerja, syarikat tutup kilang dia. So mana anak-anak kita yang graduate tiap-tiap tahun 20,000 keluar ni, mana nak kerja? Jadi itulah bagi saya, kita kena rancang ekonomi kita dengan sebaik-baiknya. Dan rancangan Malaysia yang telah kerajaan bina sejak dahulu, kerajaan dahulu banyak jasanya. Jangan kata dulu Parti Perikatan tak berjasa, Barisan Nasional tak berjasa, UMNO tak berjasa. Salah. Kaji betul-betul. Selama 61 tahun sebelum dia jatuh BN, ya, dia telah membina banyak perkara dalam, dia dapatkan kemerdekaan, dia bentuk Malaysia, dia atasi komunisme, ya, dia anti serangan luar, dia elak ganyang Indonesia pada kita, dia bangunkan negara kita dengan ekonomi, dengan perkilangan, dengan heavy industry, ya, dia majukan pendidikan kita daripada sekolah atap. Ya, saya sekolah Melayu dulu, sekolah atap tahu, pakai rumah papan, dia tak ada berdentam-dentum bila kita berlari. Budak-budak tahulah kan, buat rumah batu. Sekarang semua sekolah dah upgrade elok-elok. No, lama tahu tuan-tuan. Jadi jangan mulut tu sedap duk kata, oh kita ni UMNO ni mentadbir, tak ada benda, asyik rasuah aje. Salah. You kena adil pada sejarah. You kena adil pada UMNO juga, ya. UMNO memang yang bertanggungjawab melawan British. Walaupun dia tidak angkat senjata, tetapi Melayu Union dia lawan dan dia dapat perjanjian baru. Dia pulangkan balik kuasa raja-raja kita ke atas satu. Dia pulangkan balik agama Islam sebagai agama negeri. Dia pulangkan balik kerakyatan kepada orang Melayu. Lepas itu dalam perjanjian 48, bukan? Lepas itu barulah diberi buka kerakyatan state nationality 51. Lepas itu barulah kita merdeka, kerakyatan dibuka luas, jus soli. Barulah kita semua menjadi warga negara. Jadi orang-orang yang menjadi warga negara ini kena berterima kasih pada kerajaan Parti Perikatan dan juga Barisan Nasional, terutamanya UMNO yang jadi pemimpin pada kerajaan kita selama 61 tahun, kerana menguruskan negara ini dengan baik. Memanglah ada kelemahan, biasalah manusia, tetapi itu semua subjektif, itu semua pendapat masing-masing. Tapi yang penting rakyat rasa bahagia, rasa gembira sebab dapat pendidikan, dapat kerja, dapat buat rumah, dapat berkahwin, beranak pinak dan sebagainya. Macam saya adalah produk daripada dasar ekonomi baru 1970 masuk universiti, ya. Lepas itu sampai sekarang, bukan saya seorang, ramai berjuta orang dapat faedah. Ikut tahap lah, ya. Macam saya jadi profesor universiti, ada orang tu jadi orang korporat, ada orang tu jadi dalam politik, jadi menteri, ada kawan-kawan saya jadi menteri. Kemudian ada orang-orang yang kita kata jadi guru-guru di sekolah-sekolah yang juga kumpulan elit Melayu sekarang. Lepas tu ada juga orang yang tak sampai ke universiti, dia jadi kerani, dia jadi askar, jadi tentera, jadi polis pada masa dululah. Sampai SPM je, LCE pun boleh jadi polis tau. Sekarang pun naik degree. So kalau saudara fikirkan termenungkan betul-betul, sebenarnya banyak faedah. Dan negara kita jadi maju di bawah kepimpinan UMNO, Barisan Nasional. Walaupun Datuk Najib hari ini dikenakan dengan tuduhan rasuah bagai-bagai, tapi to be fair to him, untuk berlaku adil pada beliau, bacalah apa yang dia buat, renungkan apa yang dia buat, apa pencapaian dia. Jangan duk tengok dia rasuah, oh memang itu-itu. Itu saudara tak adil. Kalau saya kata saudara kejam, saudara marah. Saya tak kenal saudara. Saya kata saudara kejam. Macam juga saudara tak kenal Datuk Najib, tak study dia punya sumbangan dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata memang dia rasuah, kena gini. Kalau kita kata pada saudara, adil ke tidak? Tak adil sebab saudara tak kenal dia. Macam saya kata saudara, kalau kita kata awak zalim, apa hal saya nak kata zalim? Apa buktinya? You dah study ke saya? Apa sumbangan saya? Apa peranan saya?
Itulah dia. Jadi keadilan ini tuan-tuan bukan sesuatu yang boleh diucapkan dengan senang, tetapi dia mesti dipikirkan, ya. Mesti diperhati betul-betul, diteliti, dibuat research dan sebagainya. Barulah kita boleh buat kesimpulan orang tu betul ke tak betul, ya. Jadi tuan-tuan, itulah 13 Mei peristiwa hitam dalam negara kita yang memang jadi, masa dulu dia selalu dicakap, sekarang orang dah tak cakap, sebab sekarang orang cakap lebih suka bercakap soal perkara-perkara yang terkini lah, ya. Tetapi bagi saya sejarah tak boleh dilupakan. Sejarah mengajar kita yang baik dan buruk, ya. Dan kita sebagai orang yang hidup, macam saya ni hidup, umur saya sekarang 72 tahun. So makna hidup tu kita kena timbangkan semua. Jadi anak-anak muda yang umur baru 26 tahun, 24 tahun, kadang belasan tahun, 19 tahun, form 5, dah bercakap berapi-api macam orang pembangkang. Saya minta mereka belajar dulu, baca banyak-banyak, fikirkan betul-betul, buat kajian dan sebagainya. Sebab kalau kita tiba-tiba meletup-letup aja, tak ada background, atau baca benda yang salah, kena seimbang, baca semua, maka kita akan buat keputusan yang salah. Itulah nasihat saya. So peristiwa 13 Mei 1969 adalah satu peristiwa hitam, tetapi dia juga mengajar kita banyak perkara, dan itu terpulang pada kita. Kalau kita nak belajar yang baik, kita cari yang baik. Tapi kalau kita nak belajar yang salah, carilah salah. Tapi kalau kita nak mengekalkan apa kita kata huru-hara dalam perpaduan kaum di Malaysia, memang boleh. Kita boleh timbulkan perkara-perkara yang menyinggung kaum-kaum lain. Dia masa sekarang orang suka cabar agama Islam, suka ngutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu kita dah Islam sejak zaman Melaka. Adakah kita roboh bunuh orang-orang bukan Islam? Di Melaka, saya orang Melaka. Kalau you pergi dekat Bandar Hilir tu, atau you pergi dekat jalan-jalan di Melaka, jalan-jalan lama, you tengok ada Tok Kong, ada masjid Tengkera tu sebelahnya Tok Kong. Ada pernah mereka bergaduh? Tak ada kan? Maknanya kita orang tua-tua dulu lebih faham bahawa perpaduan ini boleh dicapai bila kita menghormati agama masing-masing. Tahu tak? Hari ni kenapa tak boleh? Kenapa hari ni orang-orang bukan Melayu misalnya, yang bukan Islam, senang-senang mencaci Nabi Muhammad SAW, kata dia tu orang tua yang tak sedar diri, dia berkahwin dengan budak umur 12 tahun, 9 tahun. Padahal mereka bukan, memang dia berkahwin awal, tetapi dia tidak bersama. Tahu tak? Dia bila dah matang baru dia bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bila you tak faham, janganlah terus menuduh, makna hati you jahat. Sebab itu bagi saya, kita ni kena ada sebuah jiwa yang besar, ya. Bukan jiwa yang sempit, jiwa yang besar. Kita kena faham, kalau orang dulu di Melaka ni, kita hilang kerajaan Melaka tahun 1511, berapa ratus tahun tu? Sekarang 2022, berapa lama Melaka tak ada raja? Ada kita nak meraung, nak tu paksa kita nak jadi raja. Hari tu saya ingat ada satu kes ya, dia no ya, dia ngaku dia raja Melaka, keturunan Melaka. Ada kita kisah, orang Melaka ada kisah. Sebab kita tak tahu asal-usul dia. Dan Melaka punya keturunan dapat sepah. Jadi kalau cucu cicit dia tu, kalaupun dia kerabat raja keturunan Melaka, tapi Melaka tak ada raja. Tak ada perlembagaan yang boleh nak lantik raja semula. So, kenapa mesti you kacau? Tapi itulah, nak buat sensasi kan. Dah meninggal dia. Allahyarham dah dia. So, bagi saya, kita kena terima qada dan qadar. Tahu, hari ni Malaysia dah jadi aman. Memanglah ada pergolakan kan, bila kita gunakan fitnah, kita gunakan mengapi-apikan perkauman dan sebagainya, habis kita menang, tapi tak lama pula, ya. Tun Mahathir telah letak jawatan. Sebab apa? Sebab berlakunya kita kata tebuk atap, ya, kerajaan tebuk atap. Mahyudin yang bekerjasama dengan UMNO buat kerajaan pun tak jalan juga, Mahyudin pun diturunkan. Sekarang Mahyudin letakkan orang UMNO, naik Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri, jadi UMNO mungkin dah bersalah dah. Jadi ini bukan soal UMNO gila kuasa, tidak. Rakyat sendiri tak puas hati sebab kita sedih tengok kerajaan yang dulunya hebat, yang boleh membangunkan negara, tiba-tiba sekarang oleh kerana kita ada perpecahan dalam politik, kuasa politik, rakyat telah memecah belah. Saya memang minta maaf lah, ada orang mungkin tak salahkan rakyat, tapi bagi saya rakyat yang bersalah sebab dia memecah belahkan tu. Bagi dia mungkin kerajaan lama ni, BN ini memang tak bagus, kita ganti baru. Tetapi dalam baru tu otak masing-masing nak berkuasa, jatuh-menjatuh pula sama sendiri. Itulah dia. Jadi kita yang jadi kesan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutupnya bagi saya peristiwa 13 Mei banyak kita belajar. Boleh yang baik, boleh yang buruk, tetapi ambillah yang baik. Kerana manusia yang berhati mulia itu ialah manusia yang sentiasa mencari kedamaian, keadilan, dan sentiasa betul ansur, ya. Sentiasa kita kata memikirkan kelemahan orang lain, bukan mencari kelemahan orang lain untuk menjatuhkan mereka. Tetapi yang paling penting ialah
kita sebagai rakyat Malaysia, ya, yang tak nak menjadi menteri, yang tak nak apa tu, tapi kita mau lihat anak-anak kita, cucu-cucuk kita akan hidup dalam negara yang aman. Macam Tengku Abdul Rahman dulu tinggalkan pesan pada kita. Walaupun Tengku bukanlah seorang pemimpin yang begitu ideal kan, banyak juga kesilapan dia, saya boleh cerita. Tetapi Tengku kita ingat yang baiknya. Dia telah melahirkan, dia telah memimpin negara kita untuk dapat kemerdekaan, ya, telah memimpin negara kita untuk membentuk Malaysia, dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri, dan kemudian dia dengan senang hati bila dia tengok dia tidak lagi mampu, dia bagi pada Tun Abdul Razak yang lebih muda tetapi yang berpenyakit, dan akhirnya Tun Abdul Razak hanya menjadi Perdana Menteri sampai 5 tahun, ya. Kalau tak silap 70 sampai 76, hampir 6 tahun lah, ya. Di bulan September saya ingat dia jadi Perdana Menteri. Jadi kalau kita ikut yang baik tu, Tengku Abdul Rahman segarkan pada tu dengan jelas. Lepas tu rakyat Malaysia pun kenalah juga baik, sebab you kena buat pilihan yang betul. Bila pilihan salah, kita merana. Itulah dia, ya. So saya harap kita baca semula 13 Mei untuk membantu kita dalam memajukan negara kita. Terima kasih.